بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama dalam tazkirah zuhur ini. Sebelum kita menunaikan solat fardu zuhur, kita berada dalam majlis ilmu mengingatkan perkara-perkara yang penting dalam urusan agama kita. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini ada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi bukan semua orang mendapat kebahagiaan. Ada orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ada orang yang bahagia dunia tetapi akhiratnya tidak bahagia. Ada orang yang dunia dia tak bahagia tapi akhirat bahagia. Dan yang lebih teruk lagi, iaitu dunia tak bahagia dan akhirat pun tidak bahagia. Kita mahukan bahawa kehidupan dunia kita ini bahagia dan kehidupan akhirat kita juga bahagia. Pasal itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dengan doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini hasanah, segala kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti segala kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami daripada api neraka. Kerana kita kalau dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, itulah yang dicita-citakan. Tetapi kalau tak dapat baik dunia, baik akhirat pun tak apa juga. Ada orang yang dunia dia sengsara, dunia dia susah, tetapi di akhirat dia tak susah. Ini dua-dua golongan ni tak ada masalah tuan-tuan semua. Baik dunia, baik akhirat, okey. Ataupun di dunia kurang baik tapi di akhirat baik, tak ada masalah. Kerana kalau kita lihat Nabi-Nabi ada yang sengsara, ada yang susah hidup di dunia. Contohnya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS seorang yang tidak berharta, seorang yang tidak mempunyai isteri. Begitu juga dengan Nabi Ayub AS, seorang yang Allah Ta'ala uji dengan sakit yang bermacam-macam sakitnya, yang berpuluh-puluh tahun sakit, Allah Ta'ala uji. Ada Nabi yang senang, kehidupan dia nampak senang. Contohnya Nabi Daud AS, seorang raja. Contohnya Nabi Sulaiman AS, seorang raja. Bukan dia merajai manusia sahaja, bahkan dia merajai seluruh makhluk di alam ini. Sama ada jinnya atau manusia, sama ada binatang yang berterbangan ataupun binatang yang merayap. Tuan-tuan semua, ini tidak ada masalah. Susah di dunia tetapi bahagia di akhirat. Yang kita tak naknya dua golongan yang lagi, iaitu bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Kita bahagia di dunia tetapi di akhirat kita sengsara. Maknanya di dalam dunia ini kita mendapat berbagai-bagai kesenangan. Allah Ta'ala bagikan kita berbagai-bagai nikmat dan keseronokan. Harta mewah, anak-anak yang ramai, anak-anak yang bijak, kemudian rumah yang besar dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang sengsara. Itu kita tidak nak.
Dan begitu juga sengsara di dunia dan di akhirat pun sengsara. Itu lagi-lagilah dunia ni susah, akhirat pun susah tuan-tuan semua. Ada orang yang sebegitu tuan-tuan semua. Di dunia ni Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, dan di akhirat Allah Ta'ala bagi pula kesusahan pada dia. Tuan-tuan semua, dia tidak bersyukur ataupun dia tidak mengambil iktibar dengan kesusahan yang Allah Ta'ala beri, akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan dia ni sengsara di akhirat nanti. Tuan-tuan semua, maka manusia terbahagi kepada 4. Baik di dunia, baik di akhirat. Yang kedua, baik di dunia tapi tak baik di akhirat. Yang ketiga, tak baik di dunia, sengsara di dunia tetapi baik di akhirat. Dan yang keempat, kedua-duanya tidak baik. Di dunia pun sengsara, di akhirat pun sengsara. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan semua, oleh itu kita nak tahu macam mana kita ni mendapat kebaikan atau tak dapat kebaikan. Adakah kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat kebaikan ataupun kebahagiaan di dunia? Maka kita nak tahu apakah tanda dia, neraca yang boleh kita ukur kita ni adalah seorang yang baik di dunia atau baik di akhirat atau sebaliknya. Nabi SAW menyebutkan antara tanda-tanda kita nak tahu ataupun kita nak ukur diri kita ni seorang yang baik, Allah Ta'ala telah memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan semua, Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu khairan, idza aradallahu bil 'abdi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassara uyuba." Kalau Allah Ta'ala nakkan seseorang itu baik, sama ada baik di dunia atau baik di akhirat, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala berikan kepada dia faqahahu fid din. Allah Ta'ala berikan dia faham dalam urusan agama. Dalam hal ehwal agama dia faham. Itu tanda pertama kita orang baik. Maknanya kita faham hal-hal agama kita. Kita faham mengenai puasa, kita faham mengenai zakat, kita faham mengenai sembahyang, kita faham mengenai bersuci, kita faham mengenai hubungan suami isteri, yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana sunnah, yang mana haram. Kita faham hubungan kita dengan jiran, kita faham hubungan kita sesama manusia. Ini urusan agama, kita faham. Kita ada ilmu agama, tuan-tuan semua. Maka itu tanda kita baik. Maka kalau kita nak tahu, tuan-tuan semua, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, kita ni semua ni orang yang baik atau tidak, tengoklah kita rajin tak cari ilmu agama. Tuan-tuan semua rajin tak datang tazkirah, rajin tak datang kuliah, minat tak kita dengan ilmu agama, minat tak memfahamkan diri tentang agama. Ramai orang dia minat fahamkan diri tentang benda lain. Kalau dia tak reti main game, dia nak fahamkan supaya dia pandai main game. Kalau dia tak reti komputer, dia nak fahamkan supaya dia reti komputer. Kalau dia tak reti nak bawa kereta, dia nak fahamkan supaya dia reti bawa kereta. Itu urusan dunia. Tetapi kita ada tak berusaha untuk fahamkan urusan agama kita? Kalau kita berusaha, itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada kita. Itu tanda-tanda, tuan-tuan semua. Jadi di mana kita nak cari ilmu? Tuan-tuan semua kena datang majlis ilmu. Dan kita orang yang berumur ni, tuan-tuan semua, beginilah tazkirah zuhur, kuliah maghrib, kuliah subuh, gitulah. Nak cari ilmu agama, bagi yang berusia ni, dia tak boleh dah nak pergi masuk sekolah kafar. Masuk sekolah kafar pun ustazah terkejut tengok, pakcik tak boleh masuk dah, sini orang 5-6 tahun je, pakcik 56 tahun, jadi mana boleh masuk dah. Jadi tuan-tuan semua, yang tempat kita untuk mencari ilmu ialah di majlis-majlis ini. Kita rasa tuan-tuan semua, Allah, kalau nak bandingkan dengan ulama-ulama dulu, tuan-tuan semua, cara kita cari ilmu ni cukup santai, cukup ringan, cukup mudah, tuan-tuan semua. Pasal apa, tuan-tuan semua?
Pasal kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama dahulu, mereka dalam mencari ilmu, tuan-tuan semua, Allah, Imam Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kashaf, nama dia Az-Zamakhsyari. Tuan-tuan semua, Zamakhsyari ni dia hebat tak hebat, dia berjalan di tengah salji, turun salji, dia berjalan cari ilmu, pergi jumpa tok guru dia, tuan-tuan semua. Bila salji, tuan-tuan semua, bila berjalan-jalan, tuan-tuan yang biasa duduk overseas, bila dah berjalan tak pakai baju tebal, kaki dia jadi frost, jadi beku. Akhirnya kaki dia ni patah, tuan-tuan, tercabut. Kerana terlanggar, bila dah keras beku tu patah, hilang kaki dia sebelah. Kenapa? Kerana dia berjalan di dalam salji yang sejuk. Imam Zamakhsyari, tuan-tuan semua. Apa tujuan? Tujuan mencari ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tuan-tuan semua, selama dia kata selama bertahun-tahun dia tak pernah tidur di atas lantai. Maknanya malam tak pernah tidur. Dan kata dia, aku telah baca kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan semua. Kalau cetakan lama setebal ni kitab ni. Kalau cetakan baru dia jadi 6 jilid kitab ni. Kalau cetakan lama tebal ni, Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali, dia kata aku telah baca sebanyak 400 kali. Kitab tu dia baca 400 kali. Umur dia 46 tahun, Imam Nawawi, tuan-tuan semua. Kita Quran pun rasa tak sampai lagi khatam 400 kali. Dah. Dia kitab tak ada cerita lah Quran. Itu ulama dulu, tuan-tuan semua. Cara kita cari ilmu ni kita semua rasa ringan, rasa mudah tak banding dengan orang dulu. Tapi kata ulama, tak apa dah, cukup dah. Kita dah cari dunia kita satu hari, malam ambil ruang ataupun zuhur ni ambil ruang dengan tazkirah sekejap untuk fahamkan ilmu agama kita. Okey dah, rasa cukup dah. Jangan langsung satu hari itu langsung tak dengar tazkirah, langsung tak cari ilmu agama. Rosak, tuan-tuan semua, agama kita. Pasal ilmu agama kita ni, tuan-tuan semua, yang menjadikan iman kita ni bertambah subur, bertambah segar. Kerana syaitan, tuan-tuan semua, syaitan amat takut kepada orang yang faham ilmu agama lebih daripada orang yang banyak ibadat. Syaitan, saya ulang sekali lagi, syaitan lebih takut pada orang yang faham agamanya berbanding dengan orang yang banyak ibadat. Nabi SAW sebut, la faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang faham ilmu agama lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Kerana itu pada hari meninggalnya alim ulama, maka syaitan bergembira. Tuan-tuan semua, hari meninggalnya ulama, syaitan bergembira. Tidak ada hari yang paling disukai dan dikira sebagai hari raya bagi syaitan melainkan pada hari matinya seorang ulama. Maka tuan-tuan semua, kalau kita pada hari matinya ulama kita gembira, tuan-tuan semua, maka kita masuk dalam geng syaitan. Tuan-tuan kena rasa sedih. Kenapa, tuan-tuan semua? Ilmu telah dicabut daripada muka bumi. Syaitan, tuan-tuan semua, dia tengok seorang alim tu tengah tidur dengan seorang laki-laki yang tengah sembahyang banyak, tuan-tuan semua. Syaitan lebih takut hak tidur, tuan-tuan semua. Pasal apa, tuan-tuan semua? Pasal kalau yang tidur ni, yang alim ni tidur, dia bangun, dia akan betulkan kesalahan-kesalahan yang sembahyang tu. Ini kelebihan orang alim. Orang alim dia boleh membetulkan kesalahan dan boleh membetulkan benda-benda yang sesat. Pasal itu syaitan takut sangat. Kerana itu, tuan-tuan semua, Ibnu Abbas meriwayatkan satu kisah. Kisah di mana perbualan antara syaitan dengan anaknya. Syaitan berbual ataupun dialog antara syaitan dengan anak. Syaitan kata, anak syaitan kata kat bapak dia, "Pak, kenapalah pak ni hari meninggalnya orang alim, pak suka sangat." Ni kisah ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kisah ni tak boleh rekod-rekod, tuan-tuan semua, pasal kisah gaib.
Jadi tuan-tuan semua, kata syaitan, mari ikut aku berjalan. Pak kata, mari ikut berjalan. Kita tengok pasal apa aku suka sangat pada hari meninggalnya orang alim. Maka syaitan pun bawa anak dia berjalan sampai ke tempat abid yang sedang sembahyang. Maka tuan-tuan semua, syaitan tadi duduk sini, kata dia, wahai anakku, duduk sini, kita tunggu sini. Dia pun tunggu. Anak dia, anak syaitan ni kata, oh pak, payah ni, ini orang ni kuat sembahyang, payah kita nak masuk ni. Kata bapak dia, tunggu dulu, jangan tergopoh-gopoh, tenang. Jadi akhirnya syaitan pun duduk tunggu. Sekejap datang seorang laki-laki bawa sebiji telur. Dia bawa telur, dia jumpa dengan orang yang sedang sembahyang tadi. Dia kata, tuan, saya nak tanya, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala buat masuk bumi ni ke dalam telur ni? Dia bawa telur sebiji. Dia kata, boleh tak Allah Ta'ala bawa masuk bumi dalam telur ni sebiji? Tuan-tuan semua, orang tu dia tak ada ilmu. Dia semayang banyak tapi ilmu tak ada. Dia tengok bumi besar, telur kecil. Macam mana? Tak boleh kot, kata dia. Tuan-tuan semua, bila dia jawab tak boleh, syaitan tepuk tangan. Syaitan kata, tengok, bukan dia nak tolong budak tu, dia sendiri dah sesat, dia sendiri dah jadi murtad. Pasal apa tuan-tuan semua? Bila dia cakap tak boleh, maknanya dia telah isbat, dia telah sandarkan kelemahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala lemah nak masukkan bumi yang besar ke dalam telur yang kecil. Allah Ta'ala tak mampu. Maka seolah-olah Allah Ta'ala itu lemah. Maka tuan-tuan semua, syaitan kata, tengok, aku tak takut sangat, kata dia. Baik, kita pergi tempat lain pula. Dia pun pergi ke tempat orang alim. Sampai-sampai ke majlis orang alim, Tok Guru sedang mengajar. Maka tuan-tuan semua, budak yang tadi juga bawa telur, jumpa dengan Tok Guru tadi. Wahai Tuan Guru, boleh tak Allah Ta'ala bawa masukkan bumi ni ke dalam telur ni? Kata dia, boleh. Macam mana bumi besar, telur kecil nak masuk macam mana? Kata Tok Guru, senang je. Allah Ta'ala besarkan telur ni, bawa masuk bumi dalam tu. Ataupun Allah Ta'ala kecilkan bumi ni, bawa masuk dalam telur. Itu boleh berlaku. Allah Ta'ala, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata syaitan pada anak dia, tengok, pasal tu aku suka kalau orang alim mati. Tengok, dia dah selamatkan akidah seorang laki-laki. Seorang laki-laki terselamat akidah dia daripada rosak akidah dengan sebab orang alim. Pasal itu tuan-tuan semua, antara orang yang paling dibenci oleh syaitan ialah orang yang berilmu. Pasal itu syaitan dia tak suka kalau kita cari ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, dia tak suka. Pasal itu orang yang tak biasa duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan semua, dia duduk sejam pun dia rasa panas dah. Rasa nak terkencing lah, rasa nak terberok lah, macam-macam. Ada belakang tuan-tuan. Tapi orang biasa duduk 3 jam tak ada masalah. Nah, orang biasa lah. Tapi orang Surau sini ni gayanya orang biasa lah kau. Pasal biasa tersekira, hari-hari tersekira. Jadi tuan-tuan semua, itu syaitan. Dan syaitan ni kena ingat tuan-tuan semua, dia mempunyai jalan-jalan ataupun cara-cara yang amat licik sekali untuk masuk ke dalam kita, tuan-tuan. Dan syaitan ni tuan-tuan semua, dia ada satu lagi benda yang dalam diri kita ni yang jadi pembantu dia. Apa benda pembantu dia, tuan-tuan semua? Iaitu hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ni dia tak pernah berpisah daripada kita. Syaitan pernah berpisah dengan kita. Bulan Ramadan Allah Ta'ala tambat dia. Allah Ta'ala ikatkan syaitan. Tuan-tuan semua, maka tak ada lah syaitan dan kuncu-kuncunya pada bulan Ramadan. Tapi nafsu kita, tuan-tuan semua, dia tak pernah tinggalkan. Pasal itu bahaya, tuan-tuan semua. Dia ada kuncu dia duduk dalam diri kita. Musuh dalam selimut dia panggil. Dalam kita, tuan-tuan semua. Pasal itu bila Allah Ta'ala buat malaikat, tuan-tuan semua, bila Allah Ta'ala ada ciptakan malaikat, lepas tu letak pula Nabi Adam, tuan-tuan semua, turun ke bumi, tuan-tuan, selesai apa semua, Allah Ta'ala buat masuk kepada Nabi Adam dan anak cucu dia ada nafsu. Pada hari matinya orang mukmin, orang manusia yang beriman, tuan-tuan semua, mati dalam keadaan beriman, malaikat hairan. Dalam kitab Talbisu Iblis karangan Ibnul Jauzi,
talbisu iblis, kesamaran yang dibuat oleh syaitan. Tuan-tuan semua, Ibnu Jauzi mengkisahkan bagaimana malaikat keheranan pada hari matinya seorang mukmin. Dalam keadaan mukmin, tuan-tuan semua. Kenapa tuan-tuan semua? Pasal mukmin ni, manusia ni dia ada nafsu. Dia ada hawa nafsu tadi. Sedangkan malaikat tak ada. Ada malaikat dia pernah bercakap. Dia kata, ya Allah, kalau aku ada nafsu pun, aku pun sama juga. Tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala uji. Kerana dia cakap macam tu, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala pilih dua malaikat, Harut dan Marut. Harut dan Marut ada dalam surah Baqarah, kisah. Kerana dia cakap begitu, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bawa masuk dalam dia nafsu. Dan Allah Ta'ala suruh turun ke bumi. Turun ke bumi, tuan-tuan semua, tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal, tuan-tuan semua. Akhirnya dia menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harut dan Marut. Ini tuan-tuan semua, nafsu kita. Dan kita tak sedar kadang-kadang kita ni diperdayakan oleh syaitan melalui nafsu kita. Antara nafsu kita perdayakan kita, tuan-tuan semua, yang ramai kita tak sedar, ialah apa, tuan-tuan semua? Ialah apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kata dia apa? Min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasul an ada'il wajibat. Daripada tanda-tanda kita ni mengikut nafsu, kata dia, nak tahu kita ni ikut nafsu ke tak ikut nafsu, kata dia, al-musara'atu ila nawafilil khairat, kita gemar berlomba-lomba buat benda sunat, wa takasul an ada'il wajibat, tapi malah nak buat benda wajib. Pasal Allah Ta'ala suruh buat benda wajib dulu, baru buat benda sunat. Tapi hawa nafsu dia suruh ikut dia, dia tak suruh ikut Allah Ta'ala. Tu tuan-tuan semua kena cek balik tu. Kadang-kadang kita rajin semayang, puasa, zikir, wirid, tapi mak ayah kita tak pernah kita telefon pun. Padahal mentaati kedua ibu bapa tu wajib. Mak ayah kita pun tak tahu kita ada anak ke, dia ada anak ke tak ada. Tak pernah tanya khabar, tak pernah hantar duit, tak pernah menelpon. Tak pernah suruh anak telefon kat Tok Wan. Wah, ni tuan-tuan semua nyayang. Redha Allah fi ridhal walidaini, keredaan Allah pada keredaan kedua ibu bapa. Tuan-tuan semua, kalau mak bapak kita tak redha, Allah Ta'ala tak redha. Dan murka Allah Ta'ala pada murka kedua ibu bapa. Kalau mak bapak kita murka kita, mana Allah Ta'ala murka pada kita. Ramai orang yang rajin semayang, puasa, wirid dan sebagainya, tetapi dia suka menyakiti hati jiran, dia suka buat khianat pada orang, dia suka menipu orang. Padahal benda ni lebih wajib. Dan ada yang lebih teruk lagi, yang semayang duha tapi tak semayang subuh. Dia semayang duha tapi subuh tak semayang. Pasal apa kau semayang duha ni? Oi, duha ni murah rezeki. Duha ni murah rezeki. Tapi subuh tak semayang. Pasal apa tak semayang subuh? Subuh tak ada murah rezeki. Ada yang baca surah Yusuf, bila dia mengandung, dia baca surah Yusuf. Kenapa? Kerana dia nakkan anak dia kacak. Ini orang perempuan lah. Orang lelaki pun baca jugalah. Dipaksanya oleh isteri dia. Baca. Supaya anak kita kacak. Bacalah surah Yusuf. Suami pun tengah kakak baca. Isteri pun baca surah Yusuf. Tapi tak semayang maghrib. Isyak tidur lah. Maghrib, kalau maghrib semayang, isyak tidur depan TV, tak semayang. Baca surah Yusuf, tuan-tuan semua. Baca surah Luqman, surah anak cerdik. Ini tuan-tuan semua benda yang ditipu oleh hawa nafsu. Banyak di kalangan kita tertipu benda itu, tuan-tuan semua. Dengan kita rajin baca Quran dan sebagainya, dengan jiran kita tak jaga, kita tu buat khianat pada jiran, tuan-tuan semua. Kadang-kadang ada jenis jiran ni, tuan-tuan, dia suka masuk sampah dia dalam tong sampah orang. Tuan-tuan duduk kat perumahan, dia bawa masuk sampah dia dalam tong sampah orang. Dalam tong sampah dia tu boleh buat minum air, kilat. Pasal apa, tuan-tuan semua? Pasal perangai lah, perangai. Kalau orang cakap, alah, buat masuk sampah juga. Yalah, buat masuk sampah. Buat masuklah tong sampah kau.
Tapi perangai tuan-tuan semua. Padahal jiran ni tuan-tuan semua, Nabi SAW menyebutkan, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta azunnuhu annahu sayuwarrithu, atau kama qala Rasulullah SAW. Sentiasalah Jibril ini berpesan pada aku tentang jiran, sehingga kan aku rasa macam seolah-olah Jibril ni nak suruh aku bagi pusaka pada jiran. Maknanya seolah-olah pusaka ni boleh diambil oleh jiran. Padahal pusaka ni boleh ambil anak, isteri, bapa tu je. Tapi macam seolah macam tu, kata Nabi SAW. Seolah-olah, kerana sentiasa duk pesan kat aku pasal jiran. Tuan-tuan ingat, kalau kita rajin buat yang sunat, rajin baca Quran, rajin baca itu, baca ini, tetapi tuan-tuan semua duk ambil harta orang, itu ikut hawa nafsu. Ambil harta orang haram, wajib kita tinggalkan ambil harta orang. Rampas harta pusaka orang. Tuan-tuan semua, kita anak lelaki seorang, yang lain perempuan semua. Dah, semua perempuan, yang lain kita lelaki seorang. Kita berkata, yang perempuan tak payah-payah harta pusaka lah, ambil kat kita seorang. Haram tuan-tuan semua. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki, kata Allah Ta'ala, 2 nisbah perempuan. Maknanya 2 laki-laki, perempuan 1. Bukan kata tak dapat langsung, dia dapat juga. Ni langsung kita tak bagi. Ataupun dia seorang perempuan, yang lain laki-laki belakang, dia seorang ambil harta pusaka. Laki-laki mana boleh dapat harta pusaka? Nah, tu ada satu negeri tu lah. Jadi tuan-tuan semua kan, jadi maknanya tidak mendapatkan harta pusaka itu, tidak diberikan kepada yang layak. Baca Quran rajin tuan-tuan semua, tak boleh. Haram harta pusaka tu mesti dapat. Orang yang wajib dapat kena dapat. Ini satu benda yang perlu kita ingat. Rampas duit orang dan sebagainya. Jadi kalau kita buat benda yang sunat tapi tinggalkan yang wajib, itu tanda-tanda kita ikut hawa nafsu. Itu yang pertama tuan-tuan semua. Tanda bahagia yang pertama Nabi SAW sebut, iaitu orang yang Allah Ta'ala berikan dia faham urusan agama. Kena faham tuan-tuan semua, barulah kita bahagia dunia akhirat. Yang kedua tuan-tuan semua, wazahadahu fid dunya, dan Allah Ta'ala jadikan dia zuhud di dunia. Zuhud di dunia tuan-tuan semua. Apa maksud zuhud? Orang selalu sebut zuhud. Zuhud ni tuan-tuan semua, dia duduk di sini. Pasal itu kalau kita mengaji zuhud, dia mengaji dalam tasawuf. Dia bukan mengaji dalam fiqh. Tak mengaji dalam fiqh zuhud. Ilmu ni ada 3 tuan-tuan semua. Secara mudahlah yang wajib kita belajar. Ilmu akidah, iaitu ilmu pegangan hati. Apa yang perlu kita yakin? Itu akidah. Kita yakin Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha berkehendak, hidup, Maha mengetahui. Itu keyakinan, itu ilmu akidah. Allah Ta'ala membalas di akhirat nanti. Yang baik akan dibalas baik, yang jahat akan dibalas jahat. Itu ilmu akidah. Yakin, kita yakin. Yang kedua, ilmu fiqh. Fiqh ni jenis buat. Sembahyang, buat. Puasa, buat. Haji, buat. Lontar dan sebagainya. Air sembahyang, buat. Itu jenis perbuatan. Yang ketiga, nama dia tasawuf. Tasawuf itu ilmu jenis bersihkan hati. Jadi tuan-tuan semua, dia kena faham perbezaan ilmu. Maka tuan-tuan semua, ilmu tasawuf bersihkan hati, ilmu akidah keyakinan kita, fiqh pula benda yang kita nak buat. Kemudian di dalam setiap ilmu tu dia ada istilah masing-masing yang perlu kita letakkan sesuai pada tempat. Kalau kita kata khalwat dalam fiqh lain, khalwat dalam tasawuf. Kalau kita ambil